Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Suhailah binti Hairul Rashidi, memegang nombor matrik A173499. Dan video ini adalah untuk kursus Ekonomi Malaysia EPPE 2053. Dan dalam video ini saya akan membincangkan tentang kesan COVID-19 kepada ekonomi di Malaysia. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah menyerang Malaysia pada awal bulan Februari 2020 dan telah menyebabkan kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bermula pada 18 Februari sehinggalah 31 Mac. Dan Perintah Kawalan Pergerakan ini telah berlanjutan ke PKPD dan juga PKPD yang berlangsung sehingga sekarang. Dan ketika PKP dijalankan, rakyat sebenarnya dinasihatkan untuk sentiasa berada di rumah kecuali untuk memenuhi keperluan asas seperti contohnya keluar pergi membeli barang, keperluan harian. Tetapi dengan itu, dengan keluarnya daripada rumah, rakyat juga perlu menjaga penjarakan sosial iaitu 1 meter dan juga sentiasa memakai penutup hidung dan juga mulut. Kesan dari pandemik COVID-19 ini bukan sahaja mengancam nyawa tetapi ia mampu membawa kesan buruk kepada ekonomi. Dan antara kesan ekonomi yang dapat dilihat adalah daripada sektor pengangkutan, pelancongan, pembuatan dan juga rantaian bekalan. Dan kesan ini termasuklah kepada sektor usahawan sosial, industri, kreatif, persatuan peniaga, teknologi dan e-dagang, perubatan swasta, perumahan, sumber manusia, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO, serta pertanian dan juga perladangan. Dan menurut kajian oleh Nielsen, lebih 40% responden mengatakan bahawa melaporkan bahawa pengurangan pendapatan berlaku ketika tempoh PKP ini. Dan kita sedia maklum bahawa PKP rakyat tidak dibenarkan untuk keluar ke rumah maupun bekerja dan kecuali dalam perkhidmatan perubatan di hospital kerajaan dan juga hospital swasta. Jadi ini sebenarnya telah mengurangkan pendapatan rakyat Malaysia. Dan untuk perniagaan pula, menurut Jabatan Perangkaan, cabaran utama yang mereka hadapi adalah dengan membayar gaji pekerja. Dan hal ini kita faham kerana peniaga syarikat-syarikat perlu membayar gaji walaupun pekerja mereka tidak datang ke tempat kerja ataupun bekerja dari rumah, dan sesetengah pekerja tidak mengeluarkan output yang produktif kepada syarikat. Dan sebenarnya ini boleh dikategorikan sebagai kerugian kepada sebuah syarikat tersebut. Dan selain itu, terdapat juga masalah kekurangan pelanggan yang dilaporkan sebanyak 66% dan juga masalah membayar sewa premis sebanyak 61%. Jadi ini dapat dilihat terutama sekali kepada restoran-restoran yang amat bergantung kepada pelanggan dalam pendapatan mereka, dan mereka terpaksa membayar sewa premis walaupun tidak menjalankan perniagaan mereka. Dalam sektor teknologi pula, Pelantar Pekerjaan mendapati bahawa permintaan pekerjaan pada waktu kini adalah meningkat, dan penawaran pekerjaan pula semakin berkurangan. Dan kita dapat kena pasti adalah kerana syarikat-syarikat mahu mengurangkan kos dan tidak mahu mengambil risiko dengan menambahkan lagi pekerja dalam syarikat mereka. Dan selain pada itu, setiap 4 daripada 10 pekerjaan sebenarnya bergantung kepada industri pelancongan yang saya pasti amat terkesan dengan COVID-19 ini, dengan Perintah Kawalan Pergerakan dan tidak
boleh merentasi negeri ataupun ke tempat-tempat pelancongan. Sebenarnya, industri pendidikan tinggi juga menghadapi cabaran ekoran kekangan menarik pelajar antarabangsa kerana pelajar daripada luar negara sekarang ni amat susah untuk masuk ke Malaysia dengan mudah. Dan juga pelajar tempatan juga mempunyai masalah untuk belajar secara dalam talian. Manakala untuk peniaga-peniaga kecil seperti penjual kuih, peniaga pasar malam dan sebagainya, tiada punca pendapatan yang tetap dan mempunyai masalah dalam pendapatan mereka kerana mereka tidak dapat membuka premis ataupun gerai-gerai mereka seperti hari biasa. COVID-19 telah memberikan banyak kesan kepada ekonomi Malaysia dan kerajaan Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kembali ekonomi, dan antaranya ialah pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Mac 2020. Dan pakej ini sebenarnya menyediakan bantuan segera untuk mereka yang terkesan daripada dengan pandemik COVID-19 ini, dan pakej ini diharapkan mampu meringankan beban semua pihak. Jadi selain pakej rangsangan ekonomi ini yang bernilai RM20 bilion ringgit, rakyat juga sebenarnya menikmati bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, iaitu Prihatin. Dan kedua-dua pakej ini sebenarnya berjumlah RM250 bilion Malaysia dan bertujuan untuk melindungi rakyat dan menyokong perniagaan serta memperkukuhkan lagi ekonomi Malaysia dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Selain itu, inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara iaitu PENJANA dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia, dan antara programnya adalah program subsidi upah yang telah diperluaskan lagi untuk membantu perniagaan, mengekalkan pekerja dan mengurangkan aliran tunai. Selain itu, lebih daripada 300,000 graduan dan juga belia yang menganggur telah menerima manfaat daripada program yang dijalankan oleh PENJANA ini. Dan selain itu, kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyat untuk menyertai e-dagang supaya dapat meningkatkan lagi pendapatan ketika COVID-19 ini. Saya rasa sampai di sini sahaja perbincangan saya tentang kesan COVID-19 kepada ekonomi Malaysia dan juga langkah-langkah yang telah kerajaan buat untuk memperkukuhkan lagi ekonomi Malaysia. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.